Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini. Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri yang paling lama berkhidmat dalam sejarah Malaysia, sekali lagi mencetuskan kontroversi apabila mendedahkan satu dakwaan mengejutkan yang melibatkan keluarga bekas Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dalam sebuah podcast yang dihostkan oleh bekas Menteri Idris Jala dan anaknya Leon, Dr. Mahathir mengisahkan tentang perbualan antara anaknya dengan anak Abdullah yang didakwanya menyebut niat untuk menggunakan kedudukan bapaknya sebagai Perdana Menteri untuk mengaut keuntungan dan kekayaan. Tanpa menyebut nama individu secara spesifik, Dr. Mahathir meluahkan rasa terkejut dan kecewa dengan kenyataan tersebut. Beliau mendakwa anak Abdullah Badawi memberitahu anaknya, "Giliran awak sebelum ini, sekarang giliran kami," katanya. Kenyataan ini menurut Dr. Mahathir menggambarkan bagaimana segelintir pihak melihat jawatan Perdana Menteri sebagai peluang untuk memperkayakan diri sendiri, bukannya untuk berkhidmat kepada negara. Beliau turut menyatakan rasa kesal kerana melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003 dengan harapan bahwa penggantinya akan meneruskan perjuangannya untuk membangunkan negara. Pendedahan ini bukan sahaja menggambarkan kekecewaan Dr. Mahathir terhadap penggantinya, tetapi juga menimbulkan persoalan besar tentang etika dan integriti di kalangan pemimpin negara. Beliau menyatakan bahwa semasa beliau berkuasa, beliau sentiasa berusaha untuk memastikan kepentingan negara diutamakan. Tetapi penggantinya dilihat lebih berminat untuk mengejar kekayaan pribadi. Dalam perbualan tersebut, beliau berkata, "Ketika itu saya kesal kerana meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Saya fikir pengganti saya akan meneruskan perjuangan, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya." Dr. Mahathir turut mengakui bahwa keputusan untuk meletakkan jawatan selepas 22 tahun memimpin bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, beliau percaya bahwa seorang pemimpin harus bersedia untuk berundur walaupun berada di puncak kejayaan. Walaupun begitu, beliau menyatakan bahwa jika beliau terus memegang jawatan, beliau mungkin tidak akan mengetahui watak sebenar individu yang menggantikannya. Kekecewaan Dr. Mahathir tidak terhenti pada Abdullah Badawi sahaja. Beliau turut meluahkan rasa kecewa terhadap pengganti Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib Razak, yang mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada tahun 2009. Pada mulanya, beliau menyatakan kegembiraan apabila Najib dilantik kerana percaya bahwa anak kepada Perdana Menteri kedua, Tun Abdul Razak, akan meneruskan legasi bapaknya yang cemerlang. Namun, skandal besar seperti 1MDB meranapkan harapan itu. Katanya, "Ketika Najib mengambil alih, saya sangat gembira. Saya fikir dia akan melakukan apa yang terbaik, tetapi kamu pun tahu apa yang terjadi." Dan seperti yang kita sudah maklum, perkara itu merujuk kepada skandal keuangan terbesar dalam sejarah Malaysia. Dr. Mahathir juga mengkritik pendekatan Najib terhadap accountability, terutama melalui slogan populis, "Nak malu apa bosku?" Beliau menyifatkan slogan tersebut sebagai penghinaan terhadap prinsip tanggung jawab dan integriti. Menurutnya, rasa malu adalah elemen penting dalam memastikan pemimpin bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, seperti yang diamalkan dalam budaya Jepun. Katanya, rasa malu di kalangan orang Jepun sangat kuat, dan itu amat penting. Kamu patut rasa malu jika gagal atau melakukan kesalahan. Tetapi Najib kata, "Nak malu apa bosku? Bagi saya itu sangat buruk," kata Dr. Mahathir dengan nada yang kesal. Selain mengkritik penggantinya, Dr. Mahathir turut membincangkan isu berkaitan dasar ekonomi baru ataupun DEB dan masa depan Bumiputra. Dalam podcast tersebut, Idris Jala mencadangkan agar dasar-dasar seperti DEB dihentikan.
Namun Dr. Mahathir berpendapat bahwa perubahan tersebut haruslah dilakukan secara beransur-ansur. Beliau menggunakan analogi tongkat dengan menyatakan bahwa jika tongkat itu dirampas secara tiba-tiba, ia akan menyebabkan kejatuhan. Walaupun mengakui bahwa DEB tidak sepatutnya kekal selama-lamanya, beliau menegaskan bahwa dasar ini telah membantu ramai Bumiputra mencapai kejayaan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Bagaimanapun, beliau juga mengakui kelemahan DEB dalam sektor perniagaan dengan menyatakan bahwa masalah utama adalah perbezaan budaya dan sistem nilai antara Bumiputra dan masyarakat Cina. Menurutnya, masyarakat Cina mempunyai sejarah perniagaan selama 4.000 tahun, manakala masyarakat Bumiputra masih memerlukan masa untuk bersaing di peringkat yang sama. Katanya lagi, saya rasa malu untuk mempertahankan bahwa orang Melayu dan Bumiputra bergantung kepada apa yang dipanggil keistimewaan. Ini bukan keistimewaan, ini adalah tindakan afirmatif untuk membantu mereka mengejar, jelasnya. Dalam satu lagi topik, Dr. Mahathir membandingkan dirinya dengan mendiang Lee Kuan Yew, bekas Perdana Menteri Singapura. Beliau memuji Lee sebagai seorang pemikir hebat dan peguam yang cemerlang, tetapi juga menggambarkannya sebagai seorang kiasu yang bermaksud takut kalah. Menurut Dr. Mahathir, walaupun Lee berjaya membangunkan Singapura, pendekatannya yang tegas dan kadang-kadang keras terhadap pihak lawan menjadikannya seorang pemimpin yang kontroversi. Pendedahan dan pandangan Dr. Mahathir ini membuka ruang untuk perbincangan yang lebih mendalam mengenai integriti, etika kepimpinan, dan masa depan politik Malaysia. Dakwaan bahwa kedudukan sebagai Perdana Menteri digunakan untuk mengaut kekayaan pribadi menimbulkan persoalan besar tentang budaya politik di negara ini. Adakah pendedahan ini benar-benar mencerminkan apa yang berlaku di sebalik tabir politik Malaysia? Jika benar, adakah rakyat Malaysia perlu mengkaji semula sistem politik dan kepimpinan negara untuk memastikan integritas sentiasa diutamakan? Atau adakah ini sekadar pandangan pribadi Dr. Mahathir yang mungkin dipengaruhi oleh pengalaman dan kekecewaannya terhadap penggantinya? Dalam konteks dasar ekonomi baru, adakah dasar ini benar-benar membantu Bumiputra atau ia hanya melahirkan generasi yang terlalu bergantung kepada kerajaan? Jika DEB dihentikan, adakah Bumiputra bersedia untuk bersaing di peringkat yang sama dengan kaum lain? Atau adakah pendekatan yang lebih inklusif diperlukan untuk memastikan pembangunan ekonomi yang adil untuk semua rakyat Malaysia? Kritikan terhadap Najib dengan slogan "Nak malu apa bosku" juga menimbulkan persoalan tentang nilai moral yang diamalkan oleh pemimpin negara. Adakah slogan ini benar-benar mencerminkan mentaliti segelintir pemimpin yang tidak lagi menghargai tanggung jawab dan accountability? Jika iya, bagaimana rakyat boleh memastikan pemimpin yang dilantik pada masa depan memiliki integriti yang tinggi? Perbincangan ini membuka ruang untuk refleksi mendalam tentang masa depan politik Malaysia. Apakah pendapat Anda tentang pendedahan dan pandangan Dr. Mahathir? Adakah Anda bersetuju dengan pandangannya atau Anda mempunyai perspektif yang berbeza? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah dan mari kita berbincang secara terbuka tentang isu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak konten seperti ini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.